Tuan-tuan, ada seorang sahabat Nabi bernama Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau ialah satu orang sahabat Nabi yang merupakan orang Ansar, yang merupakan orang yang Nabi sangat sayang dan begitu sayangkan Nabi SAW. Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, apabila Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah, dia mempersiapkan rumah dia. Saya pendekkan cerita, dan akhirnya Nabi duduk di rumah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari 7 bulan. Dia khidmat dengan Nabi SAW. Dia seronok dengan keberadaan Nabi di rumah dia, sehingga siap Masjid Nabawi, siap rumah Nabi. Nabi berpindah masuk ke rumah Nabi SAW. Tuan-tuan, kalau pergi ke Masjid Nabawi, dan di belakang di kubah hijau tu, dan di sebelah depan saf, tuan-tuan akan perasan ada beberapa kotak macam aircon. Dan di kawasan tu dulu ada rumah yang merupakan rumah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Walaupun Nabi tak duduk di rumah Abu Ayyub Al-Ansari lagi setelah daripada siap Masjid Nabawi, tetapi Abu Ayyub Al-Ansari kalau masak, dia sentiasa masak lebih. Kalau Nabi nak makan, Nabi datang rumah dia, dia akan jamu makanan untuk Nabi SAW. Kalau Nabi tak datang, maka dia akan habiskan dengan ahli keluarga dia. Tuan-tuan, mari kita tengok macam mana kehidupan dan kecintaan Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Kata Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, pernah satu ketika Sayyidina Umar keluar dalam keadaan kelaparan, mendapati Sayyidina Abu Bakar Siddiq berada di luar rumah. Maka Sayyidina Umar tanya, "Ya Abu Bakar, apa yang menyebabkan kamu ada kat sini?" Kata Abu Bakar Siddiq, "Al-ju', lapar." Maka Abu Bakar Siddiq tanya kepada Sayyidina Umar, "Kamu pula?" "Wahai Abu Bakar, aku pun lapar macam kamu." Tuan-tuan, bayangkan orang yang begitu tinggi kedudukan mereka ketika mana berada di zaman jahiliah dulu, ketika bersama dengan orang Quraisy, orang kaya yang cukup terkenal, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dan satu orang pimpinan daripada kabilah Bani Adi yang cukup hebat, dan disegani Sayyidina Umar Al-Khattab bila Islam berada dalam kelaparan. Maka tak apa lama kemudian mereka nampak yang lalu di kawasan itu ialah Sayyidina Habibuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanya, "Wahai Umar, wahai Abu Bakar, apa yang menyebabkan kamu ada kat sini?" Maka mereka kata, "Ya Rasulullah, kami lapar." "Kamu pula?" Maka Nabi beritahu, "Ya Rasulullah." Nabi pun beritahu, "Wahai sahabat, aku pun sama." Dan Nabi pun lapar juga. "Jom ikut aku." Maka dibawa kedua-dua sahabat tadi ke rumah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai di rumah Abu Ayyub, diberi salam. Abu Ayyub ketika tu ada kat kebun di belakang rumah, mendengar salam daripada para sahabat dan mendengar daripada suara Nabi SAW, berlari dia ke depan. Dan maka didudukkan Nabi di dalam rumah dia. Maka dipetik setandan daripada tandan kurma, dia letak di depan Nabi. Maka Nabi kata, "Wahai Abu Ayyub, kenapa ambil semua? Ada kurma mangkar, kurma putih dan kurma masak. Kenapa tak dipilih kurma-kurma masak saja untuk kami makan?" Maka kata Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, "Ada orang suka makan yang mangkar, ya Rasulullah. Ada yang suka makan putih, ada yang suka makan masak. Aku hidangkan semua. Maka ya Rasulullah, pilihlah." Tuan-tuan, ini sahabat. Kalau nak bagi ke orang, bagi yang terbaik. Kalau nak bagi ke orang, bukan bagi yang lebih. Dan kita dalam bulan Ramadan ni, kalau masak yang sedap-sedap yang kita makan, bagi ke orang. Bukan yang semalam punya tak habis, bagi ke jiran. Tak, yang hari ni punya, yang panas lagi, yang sedap lagi, yang kita suka, yang tu bagi jiran rasa, yang tu bagi orang yang susah rasa, yang tu bagi kepada orang-orang yang susah rasa. Maka kata Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, "Tunggu sekejap ya Rasulullah, aku nak sembelih binatang." Nabi kata, jangan sembelih binatang yang bersusu. Jangan sembelih binatang yang bersusu. Maknanya jangan sembelih binatang yang bersusu, maknanya ada anak. Maka telah diambil binatang yang muda, kambing yang muda, yang belum lagi bersetubuh dengan mana-mana binatang, kambing, maka disembelih. Dan maka dimasakkan dua masakan. Yang pertama masakan berkuah, yang kedua dibakar, dipanggangnya kambing tadi. Maka dikatakan, "Wahai isteriku, kamu siapkan roti kerana kamu pakar, kamu pandai buat roti." Maka isteri Abu Ayyub Al-Ansari pun buat roti. Maka dihidangkan di depan Nabi SAW. Nabi SAW nak makan. Nabi ambil roti, Nabi ambil daging, Nabi letak di atas roti. Maka air mata Nabi mula mengalir. Nabi menangis, tuan-tuan. Kenapa Nabi menangis? Nabi kata, "Wahai Abu Ayyub, boleh tak roti ni tolong hantarkan kepada anakku Sayyidatuna Fatimah, kerana telah berlalu beberapa hari
dia pun tak makan makanan yang macam ni. Maknanya Sayyidatuna Fatimah pun lapar juga. Sayyidatuna Fatimah pun lapar juga. Sebab tu tuan-tuan, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, Nabi tadi bila nak makan, Nabi teringat Fatimah tu Zahra juga dalam keadaan lapar. Selesai makan, Nabi tengok makanan-makanan sisa yang tinggal. Sekali lagi air mata Nabi menitik. Nabi tunjuk satu persatu. Daging, kurma putih, kurma mangkar, kurma masak, air. Nabi sebut satu persatu. Nabi menangis. Nabi kata, demi Allah, seluruh apa yang kita makan ni akan ditanya di depan Allah di akhirat nanti. Apa yang kita makan tadi buah melaka, yang kita makan tadi mi, yang kita makan tadi nasi, yang kita makan tadi ayam, semua di akhirat nanti Allah akan tanya. Mungkin kita dah tak ingat dah 3 hari lepas. Siapa ingat 3 hari lepas dia makan apa? Ramadan 3 hari lepas dia makan apa? Berbuka puasa. Mungkin ada yang ingat, mungkin ada yang tak apa ingat. Saya pun tak ingat dah makan apa hari tu. Sebab pada kita benda ni benda-benda biasa. Tapi di akhirat nanti benda ni bukan benda biasa. Allah akan keluarkan semua. Maka ketika itulah Nabi mengajarkan para sahabat satu doa. Alhamdulillahilladzi huwa ashba'ana wa an'ama alaina wa afdal. Nabi ajarkan Umar, Nabi ajarkan Sayyidina Abu Bakar untuk baca doa tadi. Maka di akhirat nanti Allah takkan hisap makan yang kita makan.